Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la 'udwana illa 'alal zalimin amma ba'du. Alhamdulillah, kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Bicara Madani untuk kita sama-sama melihat, untuk sama-sama kita merenung dan bermuhasabah dalam keadaan circuit breaker seperti mana yang telah diwar-warkan sebelum ini. Circuit breaker bukan hanya sekadar satu circuit yang memutuskan virus, tetapi ianya adalah sebagai suatu kompas baru. Bagaimana bulan Ramadan ini kita nak mengajak, kompas baru kita adalah kita nak mengajak kerana semua orang berada dalam satu rumah dan ada yang tidak bekerja dan sebagainya, tetapi menjadikan Ramadan kali ini sebagai suatu perkara yang dapat kita bentuk, yang dapat kita gilap, yang dapat kita percantikkan dan perelokkan untuk kita bertemu dengan Ramadan, untuk kita bersama-sama menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bukan masuk syurga seorang-seorang, tetapi masuk syurga secara sekeluarga. Kita nak ubah kerana kita berhadapan dengan situasi yang agak menggencutkan, agak memeningkan, agak merisaukan, dan supaya perkara ini dapat kita jadikan sebagai kekuatan dalaman kita. Ramadan ini menjadikan kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, taqarrub ilallah melalui Al-Qurannya, melalui tarawihnya dan melalui penjagaan solat kita. Mudah-mudahan ianya memberikan serba sedikit kekuatan untuk kita sama-sama membina. Selepas selesainya COVID, selesainya circuit breaker, kita berbalik kepada kehidupan kita yang kebiasaannya. Mudah-mudahan ianya memberikan suatu keindahan. Jadi alhamdulillah, dalam masa yang sama juga kita telah pun melepasi Ramadan, seminggu Ramadan yang lalu, dan kemudian kita berhadapan dengan Ramadan yang mendatang dalam 3 minggu lagi. Mudah-mudahan ianya tidak pernah memutuskan kita untuk terus berdoa, teruskan berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain untuk kemurahan rezeki kita, kesihatan kita. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala agar dihapuskan segala, agar dilenyapkan virus yang ada di atas muka bumi Allah ini, dan mengharapkan dengan virus yang berlaku ini menjadikan kita hamba yang bersyukur, hamba yang kita senantiasa bersujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah, insya-Allah pada minggu ini kita akan berkongsikan, tajuknya adalah kompas baru. Sekali lagi kita nak membincangkan tentang membangun keluarga Quran. Maknanya dalam bulan Ramadan pada minggu yang lalu kita telah pun berkongsi antara ayat yang paling penting untuk kita melihat adalah ba'da a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam suratul Baqarah pada surah yang kedua pada ayat yang 185. Syahrul Ramadan alladhina unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maknanya pada minggu yang lalu kita telah membincangkan tentang 3 perkara. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan, kita terima dengan sebaik yang mungkin, kita terima kerana ini adalah kitab Allah, kita terima Al-Quran ini adalah petunjuk kehidupan kita. Allah nak pastikan manusia itu ada 3 perkara ketika mana memegang Al-Quran. Ketiga perkara yang perlu dipegang itu adalah hudan linnas, iaitu memberikan petunjuk kepada manusia, wa bayyinati minal huda, menjelaskan segala petunjuk-petunjuk yang ada, dan yang terakhir adalah wal furqan, iaitu menjelaskan ataupun mendapat membezakan antara hak dan juga yang batil. Jadi mudah-mudahan pada perkongsian yang lalu, bagi mereka yang menonton, alhamdulillah mudah-mudahan mendapat manfaat serba sedikit daripada perkongsian tersebut. Namun hari ini insya-Allah kita akan sama-sama membincangkan bagaimana ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran dan meminta ataupun kita mengharapkan bahawasanya pada bulan Ramadan ini kita dapat membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran bukan hanya sekadar membaca, tetapi memahami, membaca serba sedikit daripada terjemahan yang ada supaya kita dapat menggarap, supaya kita dapat mengambil apa yang diperlukan. Dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala juga menyatakan sekali lagi dalam surah Al-Isra. Jadi seperti mana pada minggu yang lalu, sambil menonton, tuan-tuan boleh juga melihat, menyemak di dalam Al-Quran masing-masing. Ba'da auzubillahi minasyaitonirrajim. So dalam surah Al-Isra pada surah yang ke-17 pada ayat yang ke-9, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan,
inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran kabira. Allah Subhanahu wa taala menyatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan khabar gembira kepada orang-orang mukmin, alladzina ya'maluna as-salihat, orang yang mengerjakan amal soleh, anna lahum ajran kabira, dan bagi mereka yang melakukan amal soleh itu ada pahala yang besar. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun ayatnya pendek, tetapi memberikan kepada kita kepada dua dimensi ataupun dua perkara yang perlu kita lihat. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Itu pada bahagian yang pertama. Pada bahagian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wa yubashshirul mu'minin alladzina ya'maluna salihat, dan berikanlah khabar gembira kepada orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan annalahum ajran kabira, maka bagi mereka ada pahala yang begitu besar. Allah memberikan kepada dua golongan, iaitu pada golongan yang pertama adalah mereka yang membaca Al-Quran. Pada bulan Ramadan, kita digalakkan untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran. Nak membentuk keluarga Quran ni bukan hanya sekadar membaca Al-Quran, tetapi dalam ayat tersebut kalau kita renung secara mendalam, ianya bukan hanya memerintahkan ataupun merayu kepada kita, memohon kepada kita untuk membaca Al-Quran, tetapi di luar bulan Ramadan, kita nak juga mendapatkan bahawasanya Al-Quran ini adalah suatu perkara yang perlu dibaca sebab nak perlukan keberkatan. Selain daripada ayat yang disebut oleh surah Al-Isra, Allah SWT nyatakan dalam surah yang lain, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, suatu kitab yang diturunkan kepadamu yang di dalamnya ada keberkatan. Nak dapat berkat bagaimana? Allah nyatakan dalam surah Sad, dalam ayat tersebut Allah menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Allah nyatakan tentang dua perkara bagaimana nak mendapatkan keberkatan Al-Quran. Selain daripada pada minggu yang lalu ada tiga ciri yang pertama kita nak gapai, tetap tambah letakkan lagi dua, bahawasanya nak faham tentang petunjuk Allah perlukan kuncinya adalah iaitu liyadabbaru ayatihi, iaitu memerhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu senantiasa saya menggalakkan ketika mana kita membaca Al-Quran, baik bagi diri saya sekalipun atau sesiapa sahaja, ketika kita mana membaca, terkadang kita ini tidak memahami apa yang kita baca. Dengan itu saya menggalakkan kepada diri saya sendiri dan juga kepada mereka yang melihat video ini, ketika mana selesai kita baca, mungkin satu muka surat, dua muka surat dan beberapa muka surat sekalipun, Mungkin ketika mana bertadarus secara sekeluarga, mungkin tak ada orang yang boleh, mungkin ada di kalangan ahli keluarga yang tidak mampu membaca, adalah lebih baik bagi mereka untuk melihat kepada terjemahannya. Jadi jangan disisihkan ahli keluarga yang tak mampu membaca, okey duduk tepi je, dengar je. Kalau dengar akhirnya mengantuk dan akhirnya memberikan kepada matlamat untuk tidur. Dengan itu, bagi mereka yang tidak pandai membaca ataupun belum ada kemahiran untuk membaca, maka adalah digalakkan untuk kita melihat kepada terjemahan. Dan kemudian mungkin kita selesai baca satu muka surat, mungkin abang atau kakak ataupun adik yang tak mampu, yang belum mahir untuk membaca Al-Quran, maka kita minta dia untuk membaca terjemahan. Kerana bila mana kita nak mendapatkan keberkatan, ianya hanya bukan hanya sekadar dibaca, tapi difahami apa yang kita baca. Sebab tu terkadang sebahagian imam bila mana dia membaca ayat-ayat yang terkena pada diri dia akan merasakan syahdu. Kita bila mana melihat Haramain ataupun page Haramain ataupun YouTube live, bagaimana imam-imam di Masjidil Haram membaca ataupun membimbing tarawih, walaupun ada jumlah jemaah yang dibenarkan untuk masuk, tetapi namun begitu ianya adalah suatu perkara yang mensyahdukan kita, dan kita rasa syahdu bukan hanya sekadar the environment itu tak ada orang.
Jangan. Tetapi kita dapat melihat kepada terjemahan dan kita dapat faham apa ayat-ayat yang kita baca. Daripada situlah kesyahduan itu datang. Dan bukan it's not the environmental. Jadi jangan dijadikan sedemikian rupa. Jadi bila mana kita baca Al-Quran, ada dua perkara. Maknanya Al-Quran itu dibaca siang dan malam, dan bukan hanya sekadar itu, tetapi untuk mendapatkan keberkatan kita perlu baca dan kemudian kita faham sedikit dengan apa yang diperlukan, dan kemudian mengamalkan. Kalau katalah Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Isra tadi, dinyatakan bahawa wa yubashirul mu'minina alladhina ya'maluna salihat, dan berikanlah khabar gembira kepada orang-orang yang mengerjakan amal soleh. Pada bulan Ramadan ini, ketika mana kita mungkin kekurangan daripada sudut harta, kita tak dapat nak menyumbang, tetapi jangan kedekut ketika mana dalam doa kita doakanlah seluruh umat Islam. Kita doakanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ahli keluarga kita ini diberikan kesihatan sepanjang virus COVID-19 ini sedang berlaku. Jadi nak melihatkan bahawasanya amal soleh itu bukan hanya sekadar sesuatu perkara yang perlu dengan duit secara fizikal, tetapi dengan doa pun telah pun menjadikan suatu perkara yang cukup, kata orang tu, itulah amal soleh kita. Dan dalam masa yang sama, dalam keadaan social media dan seperti mana dalam keadaan Singapura, kita tahu bahawasanya beberapa hari yang lalu agak kata orang tu kegencutan sedikit dan juga kekecohan yang berlaku di dalam perihal home base business kan. Jadi kita faham, maklum sedemikian rupa, tugas kita sebagai orang yang nak wa yubashirul mu'minin alladzina ya'maluna salihat, orang yang nak melakukan amal soleh ni, kita jangan tambahkan lagi bara yang dah tengah menyala tu, kita jangan tambah lagi. Maknanya status yang ada, kita berikan suatu, kita kalau boleh, kalau katalah kita ni bukan home base, kita jangan tambahkan lagi. Kan kita tukang cocok, orang tu salah dan sebagainya. Ataupun kita home base, tetapi kita nak melepaskan geram, kita juga perlukan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala itu ada yang mungkin kita belum dapat lagi. Itu adalah antara hikmahnya. Mungkin orang akan kata, alah ustaz cakap senanglah, ustaz tak buat home base. Tetapi kalau katalah direnungkan serba sedikit dan sebagainya, mungkin ada hikmah. Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, Allah menyekat ataupun wa min haitsu la yahtasib. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala berikan ni, dia datang daripada ruang-ruang yang mungkin kita tak tahu. Tetapi kita perlu yakin bahawasanya rezeki itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dalam kita nak menilai di mana dalam bulan Ramadan kita pergiatkan dalam membaca Al-Quran. Mungkin sekarang ini kita, kalau dulu mungkin lepas subuh semua siap-siap untuk bekerja dan sebagainya. Mungkin hari ini kita boleh membahagikan kepada 3 bahagian untuk baca Al-Quran. Maknanya selepas solat subuh kita baca, selepas zuhur mungkin kita baca, kemudian lepas tarawih kita baca. Kita ada peluang untuk baca 3 kali. Dan sehingga kan bahawasanya memanglah waktu-waktu yang ada ini hanya sekadar cadangan dan waktu yang diperlukan. Mungkin kita boleh menyusunlah mengikut kesesuaian keluarga dan sebagainya. Namun begitu, sudi saya ingin mengajak kepada tuan-tuan untuk merenung ayat Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Muzammil. Dalam surah Muzammil, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan pandangan, memberikan keadaan bagaimana orang yang dia berada kepada 3 keadaan, tetapi berbalik kepada persoalan faqra'u ma tayassaru minal Quran. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam surah Al-Muzammil pada surah yang ke-73 pada ayat yang ke-20. Ayat ni panjang, tetapi apa yang telah saya perkongsikan kepada tuan-tuan boleh lihat pada slide-nya. Jadi baik, dalam surah Muzammil ini, sekali lagi bila nak membawa kepada keluarga Quran ni, kita harus sedar bahawasanya membaca Al-Quran itu bukan lagi suatu perkara yang kita harus meletakkan sebagai fardu kifayah. Maknanya dah 2 orang buat, yang lain tak payah buat. Tetapi meletakkan kepada diri kita sebagai suatu fardu ain. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menjelaskan dalam suratul Muzammil, Allah ulang ayat perkataan faqra'u ma tayassara minal Quran. Lepas tu Allah berikan golongannya, dan kemudian Allah meletakkan faqra'u ma tayassara minhu. Kemudian Allah menyatakan wa aqimus shalah wa atuz zakah wa aqridullahu qardan hasanah. Baik.
Bila mana kita membaca faqra'u ma tayassara minal Quran, Allah Subhanahu wa taala nyatakan, Allah mengetahui bahawa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu, maka dia memberikan keringanan kepadamu, kerana itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahawa akan ada di antara kamu, satu, maradah, orang-orang yang sakit, dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebahagian kurniaan Allah, dan orang-orang lain yang lain berperang di jalan Allah. Baik, Allah nak menyatakan secara mudahnya, tuan-tuan, Allah menyatakan bahawasanya di atas muka bumi Allah ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan yang memerlukan Al-Quran. Dan kita ini letaklah apa darjat sekalipun, apa pekerjaan kita sekalipun, kita tetap termasuk dalam 3 golongan tersebut. Yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Selepas tu Allah menyatakan alima an sayakunu minkum marda. Ketika mana seorang hamba Allah itu sakit, maka bacalah Quran. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Membaca Al-Quran ketika mana kita sakit, kita seolah-olah Allah berikan ketukan kepada kita. Allah sedarkan kita, oi manusia, aku berikan kamu sakit ni untuk kamu fikir apa kekurangan yang kamu dah jauh daripada aku. Selain daripada solat, sebab Allah SWT menyatakan pada bahagian yang kedua, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus solat. Dan kemudian maknanya susunannya adalah Quran, solat dan seterusnya. Maknanya bila mana seseorang hamba Allah tu sakit, maka jangan segan, jangan malu untuk membaca Al-Quran. Mungkin kita dah lama tinggalkan Al-Quran dengan tak dibaca, tak disentuh dan sebagainya. Dan kemudian pada golongan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan tentang bagaimana satu golongan yadribuna fil ard yabtaguna min fadlillah, iaitu golongan yang kedua adalah orang yang berjalan di atas muka bumi Allah ini nak mencari kurniaan sebagai kurnia. Mungkin kita boleh memahami berjalan itu yang bagaimana, tuan-tuan, sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita memang hakikatnya berjalan di atas muka bumi Allah, mencari kurniaan Allah, mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diberikan kesihatan, kita diberikan keafiatan, kita diberikan kudrat yang ada untuk bekerja, untuk mencari kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, untuk mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi Allah ingatkan pada kita, dalam kamu berjalan nak mencari kurniaan Allah, jangan lupa untuk kamu faqra'u ma tayassara minhu. Tapi dalam keadaan kita ini, maaf kata masyarakat Melayu, dalam kita sibuk mengejar rezeki yang Allah nak berikan, kurniaan yang Allah nak berikan, terkadang Quran ini dia makin ke belakang. Dengan itu, cubalah sekiranya dalam bulan Ramadan, dalam keadaan sakit breaker, dalam keadaan kompas baru kita ini, kita berusaha untuk membaca Quran mungkin dalam sehari 3 kali, seperti mana saya katakan, selepas solat subuh, mungkin zuhur, kemudian selepas tarawih. Mungkin itu adalah susunan saya lah. Tapi mungkin selepas daripada circuit breaker, balik dah mula bekerja, jangan kita putuskan untuk tidak membaca Al-Quran hanya kerana kesibukan yang kita lalukan. Kalaulah kita dapat diusahakan untuk selepas subuh, tak perlu mungkin sampai berhibz ataupun tak perlu sampai ke bermuka surat, mungkin sekadar 5 ayat selepas zuhur, sementara selesai makan tengah hari, makan solat zuhur, nak masuk balik kerja, kita baca 5 ayat. Mungkin dalam perjalanan pergi kerja, mungkin dalam balik kerja, kita mengusahakan diri kita untuk membaca Al-Quran. Jadi Quran itu jangan ditinggalkan. Faqra'u ma tayassara minal Quran pada bahagian yang pertama, kemudian Allah ulang lagi sekali, faqra'u ma tayassara minhu. Bacalah apa yang bacalah apa yang mudah, baca yang mudah. Jadi bukan hanya sekadar dimudahkan di dalam solat kita, hanya sekadar mungkin pada bahagian surah Alif Lam Mim Allahu Akbar, bukan hanya sekadar begitu, tetapi dalam keadaan-keadaan waktu yang ada, Allah Subhanahu Wa Taala tak nak sehinggakan sampai Quran itu jauh daripada kita. Sebab Quran itu, kalau katalah dilihat secara uslub yang begitu besar, Quran itu harus dilihat bahawasanya ianya bukan hanya sekadar suatu kitab yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan kepada Nabi, yang kemudian dikumpulkan, dihimpunkan, diserahkan kepada umat Islam sampai kepada kita hari ini. Tetapi Al-Quran itu sebagai suatu
jaminan sebagai suatu talian hayat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita daripada sudut solat mungkin kita ada kekurangan sini dan sana, mungkin melambatkan, melengahkan dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ini sebagai satu penambahan, sebagai satu installation yang baru untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau katalah mungkin antara perkara yang paling mudah yang selain daripada membaca Al-Quran adalah berzikir kepada Allah SWT, dipersilakan. Tetapi saya nak mengajak untuk kita tidak mengetepikan. Jangan hanya sekadar nak ambil benda yang mudah. Kita kata, Ustaz tak apalah, kita hanya cukuplah dengan kita hanya berzikir kepada Allah SWT dan meninggalkan Al-Quran. Takut jadi macam itulah. Jadi kita kalau boleh nak dua-dua. Maknanya berzikir pun ia, membaca Al-Quran pun ia. Di luar waktu Ramadan, kekalkan perbuatan tersebut. Kerana nak membangun ataupun nak membina keluarga Qurani ini adalah suatu perkara yang memang berat. Tetapi di dalam keberatan itu ada keindahan yang Allah nantikan. Cuba kita perhatikan di dalam satu surah yang begitu hebat. Mungkin seramai orang tahu bahawasanya satu surah ini selalunya diletakkan sebagai metodologi untuk mendidik anak-anak. Sebenarnya ianya bukan hanya sekadar untuk mendidik anak-anak, tetapi itu adalah kurikulum, itu adalah rupa bentuk pendidikan yang Allah berikan, yang Allah tuliskan tentang peristiwa Luqman alaihissalam. Jadi bagaimana Luqman berbicara, ada yang menyatakan beliau ini adalah seorang Nabi, ada yang menyatakan itu adalah orang soleh. Jadi itu bukan perbincangan yang saya nak bawa. Tetapi saya nak bawa bagaimana kita sama-sama, ketika mana kita nak membangun keluarga Quran ini, bertitik tolak daripada dua surah yang pertama, iaitu daripada surah Al-Isra' tadi. Allah Subhanahu Wa Taala nak memberikan khabar gembira melalui dua cara, iaitu membaca Al-Quran dan juga amal soleh. Dan kemudian dalam surah Muzammil, ketika mana orang sakit, ketika mana orang berjalan di atas muka bumi Allah, nak mencari kurniaan, nak cari redha, dan kemudian orang yang berjihad, semuanya perlukan Al-Quran sebagai nak mengukuhkan keimanan kita. Ketika mana mungkin kita jatuh, ketika mana kita mempunyai rezeki, Al-Quran itu adalah dia adalah sebuah talian hayat selain daripada berdoa kepada Allah SWT, tapi mengukuh kedalaman kita, jiwa kita, supaya kita tidak terlibat kepada suatu keadaan yang mungkin anxiety, yang sehinggakan kita menjadi cepat marah, kita menjadi seolah-olah tidak tahu arah bagaimana dan sebagainya. Tetapi Al-Quran ini mendapatkan kita mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Tapi jangan hanya sekadar membaca Al-Quran dengan untuk mendapatkan rezeki, tetapi membaca Al-Quran ianya adalah semata-mata untuk menjadi satu jaminan, satu talian hayat kita dengan Allah SWT, supaya Allah berikan bantuan kepada kita kembali. Itu adalah perkara yang begitu penting untuk kita faham. Sebab tu bila mana membangun keluarga Qurani ini, dia bukan hanya sekadar bergantung kepada surah yang pertama tadi, surah Al-Isra' dan surah Al-Muzammil, tetapi bagaimana Allah SWT dah memberikan, Allah dah memberikan subjeknya, Allah dah memberikan bantuannya, Allah dah memberikan talian dia bagaimana nak membangun. Melihat kepada kurikulum pendidikan Qurani, Allah SWT nyatakan di mana di situ ada tujuh ciri yang perlu digarap. Ada 7 ciri yang perlu dibentuk dalam diri kita, dalam ahli keluarga kita. Apa yang perlu? Yang paling pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan jangan syirik. Jadi syirik ni mudahnya kita faham adalah ianya adalah menduakan Allah SWT. Itu adalah syirik akbar, syirik yang paling besar. Maknanya ada Allah SWT tapi kita menyembah benda lain. Mungkin kita percaya kepada peninding-peninding yang ada. Kita mungkin percaya kepada meletakkan buluh yang di dalamnya disalutkan dengan kain kuning dengan paku dan sebagainya untuk diletakkan di atas pintu supaya jin dan semua tak masuk. Itu merupakan antara syirik-syirik besar yang ada. Mungkin saya tidak membincangkan dengan lebih detail, cuma kita melihat kepada kenapa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan itu sebagai dalam ayat Allah Subhanahu Wa Taala secara orang kata secara flow-nya. Apa yang dinyatakan dalam surah Luqman, dalam surah yang ke-31 ayat yang ke-13. Jadi tuan-tuan boleh semak, ada sebahagian melihatkan dan bermula daripada ayat yang ke-12 sehingga kan satu muka surat yang penuh, dan kemudian ada yang menyatakan bahawasanya ianya adalah bermula daripada ayat 13, ada yang menyatakan 12 sehingga kan ayat yang ke-20. Jadi tuan-tuan boleh semak perkara tersebut. Jadi
dalam ayat yang ke-13 Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan wa idz qala luqmanu li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberikan pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik tuan-tuan, mungkin jelas perkataan la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa keadaan pun jangan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi pengarang ataupun penulis buku Masuk Syurga Sekeluarga yang ditulis oleh Ustaz Bakti Rasih, beliau memberikan suatu penekanan pada perkataan ya'izuhu wa huwa ya'izuhu, dan di waktu ia memberi pelajaran kepadanya. Beliau membezakan antara perkataan nasaha dengan ya'izuhu. Nasaha ni dalam istilah kita adalah nasihat. Tetapi ya'izuhu, dia meletakkan bahawasanya itu adalah mau'izah, iaitu adalah pelajaran. Nasihat hanya sekadar suatu kalam, hanya sekadar satu perkataan, ayat-ayat mutiara. Tetapi mau'izah, pengajaran dan pelajaran di mana di dalam tersebut bukan hanya sekadar kalam, bukan hanya sekadar perkataan, tetapi adalah termasuk dengan perbuatan. Jadi bagaimana tu tuan-tuan? Baik, ketika mana kita menyatakan kepada anak-anak ataupun pada diri kita, tak perlu takut, Allah ada dengan kita dan sebagainya. Tetapi pada satu keadaan, ketika mana kita matikan lampu, contohlah kita berbual dengan anak dan sebagainya, kita kata tak perlu takut dengan hantu, tak perlu takut dengan jin. Kita matikan lampu, lepas tu kita cakap dengan anak kita, tak nak tidur, nanti hantu ambil kau. Contoh ni tuan-tuan, kan ni maknanya peristiwa-peristiwa lama lah. Mungkin orang-orang zaman sekarang ni dah kurang, anak-anak milenial mungkin kurang percaya pada hantu, tapi ada sebagainya tetap kerana melihat menonton TV rancangan yang ada zombie, hantu dan sebagainya, menyebabkan mereka merasakan bahawasanya hantu itu kewujudan. Hantu itu wujud tuan-tuan, itu adalah benda gaib. Cuma ketika mana kita nak menyatakan bahawasanya itu adalah satu perbuatan yang seolah-olah kita menyatakan jangan syirikkan Allah SWT, percaya Allah SWT akan bantu, tapi dalam masa yang sama kita menakut-nakutkan juga. Dalam masa yang sama, dianya bukan suatu perkara itu menjadi hanya sekadar nasihat, tapi bukan ya'izuhu. Tapi kalau ma'izatan, dia adalah kita beritahu bahawasanya jangan syirikkan Allah SWT. Ketika pada lampu gelap, takut mungkin ada mungkin takut bayangan jin dan sebagainya, maka kita ajarkan anak kita apa yang paling terbaik. Antaranya adalah ayatul kursi, antaranya adalah 3 kul. Jadi ianya adalah segandingan. Jangan hanya sekadar menyatakan, tetapi pergerakan perbuatan itu tidak ada. Sama juga dalam istilah bahasa orang putih, walk the talk lah. Maknanya berjalan dengan keadaan kita. Apa yang kita cakap tu kita buat. Bukan hanya sekadar bercakap-cakap yang seperti mana sedia kala. Itu adalah penting. Jadi ketika mana dalam bulan Ramadan, mungkin antara perkara-perkara syirik mungkin tak ada lah kan, sebab kita percaya bahawasanya pada bulan Ramadan ni syaitan banyak diikat. Tetapi kenapa masih banyak berleluasa perbuatan-perbuatan yang seolah-olah Ramadan tu tak ada? Itu tepuk dada tanya selera lah kan. Mungkin saya tak bincangkan dalam perkongsian kali ini. Baik, dan kemudian yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita dalam ayat pada surah Luqman pada ayat yang ke-14 dan 15. Jadi tuan-tuan, dalam keadaan kita mana nak merasakan bahawasanya nak membina keluarga Qurani itu bukan hanya urusan kita dengan Allah, tetapi di dalam 7 perkara yang Allah SWT berikan dalam surah Luqman, ianya terbahagi kepada 2. Ianya adalah hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Pada bahagian yang kedua, pada poin yang kedua dalam surah Luqman pada ayat yang ke-14 dengan 15, tuan-tuan boleh semak. Allah SWT bercakap, وَوَصَيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْدًا عَلَى وَحْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ وَإِنْ جَاهَدَكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. Jadi dalam ayat ini tuan-tuan, dalam 2 ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan kepada kita untuk mengajarkan kepada diri kita dan mengajarkan kepada anak-anak kita dan keturunan kita berbakti kepada ibu bapa.
Jadi bila mana dalam keadaan circuit breaker mungkin kita tak kata orang tu tak dapat nak berkumpul di rumah kaum keluarga, berbuka puasa bersama dan sebagainya. Mungkin ada ahli kita masih ada ibu dan ayah yang mungkin tinggal sendirian dan sebagainya. Waktu keadaan circuit breaker inilah masanya untuk menunjukkan kepada anak-anak bahawasanya penting hubungan komunikasi dengan orang tua yang masih ada orang tua. Kalau yang tak ada, mungkin apa ustaz yang boleh saya lakukan? Berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk diampunkan arwah dan sebagainya. Jadi ketika mana circuit breaker yang ada, antara berbakti kepada kedua orang tua, kita bercakap kepada level yang atas dulu. Kita boleh sahaja meminta kepada anak-anak untuk, ataupun kita sendiri sebagai yang dewasa, sebagai seorang anak, kita telefon mak bapak kita, kemudian kita ajak anak kita untuk berbual, berbicara mereka sebagai menunjukkan tanya apa khabar. Dan sebab mungkin sebelum ni kita sering kali menziarahi mereka ataupun mungkin tidak dan sebagainya, kita jarang untuk bertanya khabar. Jadi dalam keadaan circuit breaker ni, mudah-mudahan ianya dapat menyambungkan kembali melalui komunikasi yang ada. Sebab sekarang ni social media pun tengah sibuk kan, kita sibuk membincangkan tentang Zoom meeting, kita bercakap tentang WhatsApp video dan sebagainya. Jadi selain daripada anak-anak itu hanya sekadar menggunakan untuk pelajaran, apatah lagi kita sebagai yang dewasa memberikan satu contoh, mau'izatun, bukan hanya sekadar nasihat, tetapi memberikan satu pengajaran pada anak-anak kita. Kita berbual dengan mak ayah kita, tanya khabar, buka apa dan sebagainya, untuk jaga diri dan sebagainya. Jadi itu merupakan satu perkara yang perlu kita lihat. Dan kemudian dalam masa yang sama, untuk menjalinkan, maknanya bukan hanya sekadar pada minggu yang lalu ketika mana kita bincang tentang rumahku syurgaku, saya ada bercakap tentang bagaimana seorang suami membantu isteri membantu membantu suami dan sebagainya. Jadi pada waktu ke circuit breaker ini, bukan hanya sekadar sebagai seorang ketua keluarga kita mengarahkan kepada anak-anak, tolong ni, tapi kita masih duduk tengok Netflix, tengok TV dan sebagainya. Ianya adalah satu perkara yang merugikan. Dengan itu kita harus melihat bahawasanya membina keluarga Quran itu bermula daripada diri kita. Adakah kita nak untuk jadikan Quran ini sebagai sumber petunjuk kita untuk diri saya dan ahli keluarga saya, atau bagaimana? Atau ianya hanya sekadar cukuplah saya dah baca pada waktu bulan Ramadan. Dan kemudian yang ketiga, dalam kurikulum pendidikan Luqman ini, yang bahagian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang dalam ayat yang ke-16, ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawatin aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan mendatangkannya dan membalasnya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Ayat ini nampak seolah-olah ianya adalah sebagai ayat puitis. Maknanya dia tak direct, dia tak cakap bahawasanya merasakan bahawasanya Allah sedang memerhati, tak. Tetapi, hai anakku, sesungguhnya jika ada satu perbuatan yang kamu buat sekecil biji sawi sekalipun, ataupun berada dalam batu, ataupun dalam langit atau kat bumi sekalipun, nescaya Allah akan mendatangkan. Maknanya kita buat jahat macam mana sekalipun, sebesar biji sawi ke, dalam batu ke, apa ke, Allah tetap akan datangkan balasan. Maknanya Allah sedang memerhatikan apa saja. Sebagai contohlah, kita ambil cerita mudah yang biasa mungkin kita dengar dengan berbagai-bagai versi. Ada yang berkaitan dengan anak dan bapa, dan kemudian ada yang guru. Ada seorang guru. Ini mungkin cerita betul ke Ustaz? Wallahu alam, tapi kita ambil pengajaran yang ada, di mana anak murid ini senantiasa diletakkan sebagai anak murid kesayangan pada seorang guru. Jadi pada suatu hari, guru ni memberikan seekor ayam kepada semua anak muridnya dan diperintahkan datang balik kepadaku dalam keadaan telah pun disembelih. Jadi apa yang berlaku adalah bila mana selesai disembelih, dan kemudian ada seorang anak murid yang dikatakan sebagai anak murid yang paling disayangi ini, dia tak sembelih. Jadi dia patah balik, dia kata, lepas guru tanya, kamu semua sembelih, kenapa kamu yang tak sembelih? Kemudian dia menyatakan bahawasanya ketika mana aku masuk ke bawah katil, aku lari ke belakang rumah dan sebagainya, ketika mana aku nak potong, aku merasakan bahawasanya Allah sedang memerhatikanku. Sedangkan Tuan Guru menyatakan kepada kami semua, sembelih ketika mana orang tak nampak. Tetapi aku bukan hanya sekadar merasakan bahawasanya orang tak nampak, tetapi Allah sedang memerhatikan apa yang sedang aku lakukan. Jadi kita ambil pengajaran bahawasanya
Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang dirikan solat, dan juga dia ada tiga sekaligus kat situ. Dalam satu ayat tu ada tiga sifat yang cukup hebat Allah Subhanahu Wa Taala berikan satu kali dalam surah Luqman pada ayat yang ke 17. Apa dia? Ya bunayya. Lembut saja ayat tersebut. Ya bunayya, wahai anakku, aqimis salah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna zalika min azmil umur. Allah nak memberitahu bahawasanya dalam diri kita, dalam diri anak-anak kita, ya bunayya aqimis salah, wahai anakku, tunaikanlah solat. Bila mana dah tunaikan solat, Allah SWT menyatakan wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar, dan lakukanlah dan buatlah perkara baik dan cegahlah daripada perbuatan benda mungkar. Jadi dalam hal ini adalah satu perkara, bila mana kita solat, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala, kalau secara disusun, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh buat baik dahulu baru solat? Sebab dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan as-salatu tanha 'anil fahsya' wal munkar. Solat itu mencegah daripada perbuatan fahsya' dan munkar. Jadi bila mana kita menunaikan solat, dan mudah-mudahan mengharapkan bahawasanya dengan solat yang ikhlas kita berikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah memberikan panduan kepada kita balik untuk kita mempunyai satu jiwa yang positif. Wa'mur bil ma'ruf, maknanya suka mengajak manusia untuk kebaikan. Jadi dalam keadaan social media sekarang ini pun, saya menyatakan, saya banyak kali menyatakan dalam kuliah-kuliah yang pernah saya ajar dan perkongsian, terkadang Facebook ini ataupun Instagram ini boleh menjadi tempat untuk melampiaskan nafsu kemarahan kita. Dan saya juga bercakap atas dasar diri saya sendiri, sebagai peringatan kepada diri saya sendiri dan kepada semua yang melihat. Kita nak orang melihat FB kita dalam keadaan yang bagaimana, itu penting. Adakah kita nak merasakan bahawasanya, oh dia ni tengah marah, oh dia ni tengah berkongsi benda positif? Biar kita berkongsi benda yang wa'mur bil ma'ruf, kita mengajak manusia untuk kebaikan. Sebagai contoh, HPB yang baru, kes yang baru sudan dan sebagainya, ramai orang mengecam, ramai orang menghentam, ya kan? Tetapi bagaimana kita nak menjadi orang yang wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar? Kita tak nak dah, kita dah tahu perkara tu damage dan okey dah selesai. Kita tak boleh nak buat apa dah. Kekuasaan itu bukan berada di tangan kita lagi. Sekarang ni apa? Yang ada hanya tinggal wa'mur bil ma'ruf, maknanya mencari solusi apa yang kita perlu lakukan. Jadi itu adalah yang lebih baik rather daripada terus terus kepada mungkar yang mengecam. Jadi wa'mur bil ma'ruf lah, maknanya kita menjadikan suatu perkara itu wa'mur bil ma'ruf. Jangan sekali-sekali kita terputus dari perkara tersebut. Maknanya dalam perkongsian kita pun suatu perkara yang baik. Mungkin kalau katalah kita kata, ustaz saya tak pandai nak menulis, saya share saja video-video yang ada, dipersilakan, tidak menjadikan masalah. Tetapi dalam keadaan kita nak share segala maklumat yang ada sebagai suatu perbuatan wa'mur bil ma'ruf, kita juga pastikan kebenaran kepada apa yang kita kongsikan. Dengan itu berbalik kepada tujuan manusia dijadikan bukan hanya sekadar untuk bersujud, tetapi wahyu yang pertama Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Iqra, bacalah. Jadi jangan sekali-kali untuk tidak belajar, jangan sekali-kali untuk tidak pernah belajar. Dan kemudian kemudian Allah katakan tentang ya bunayya aqimus solah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar. Pada bahagian yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan wasbir ma asabak, dan bersabarlah di atas segala apa yang menimpa kamu. Bersabarlah. Jadi dalam keadaan kita circuit breaker, kita tak boleh nak keluar, kita merasakan pergerakan, kita boleh keluar, tetapi kena pakai mask. Kita merasakan bahawasanya mask ini menyusahkan. Tuan-tuan, itu adalah satu perkara yang normal. Sebab itu bukan normal kita untuk pakai mask. Sebab saya selalu kadang-kadang bertanya, apa itu sabar? Sabar ni adalah perbuatan ataupun kalam. Dia adalah lafaz ataupun perbuatan. Jadi saya secara peribadi, saya menyatakan bahawasanya bila mana kita bercakap tentang sabar, sabar ni adalah perbuatan. Dia bukan kepada bercakap. Kerana kalau katalah misalnya ada orang yang datangkan musibah, kita menyatakan sabar. 10 orang yang jumpa dia akan cakap benda yang sama, dan akhirnya mendatangkan suatu perkara yang
mungkin annoying ataupun irritate dengan perkataan tersebut. Tetapi bagi seorang diri, sebagai seorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala, bila mana kita menyatakan saya harus bersabar, what are you supposed to do untuk dapat sabar tu? Sebab tu dalam ayat ni Allah katakan, ya bunayya aqim solat. Sebab orang yang solat dia akan buat kebaikan. Orang yang solat dia akan tahu untuk bersabar. Jadi tuan-tuan, bila mana datangnya musibah, Allah SWT pun nyatakan dalam surah Al-Baqarah, Allah nyatakan iza asabathum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Bila mana terkenanya musibah, maka katakanlah innalillah. Katakanlah innalillah itu bukan hanya sekadar suatu kata, tetapi adalah perbuatan untuk kita berbalikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi datangnya musibah, maka kita bersabarlah dengan membalikkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui mungkin berzikir. Kita dapat satu berita musibah, kita duduk, kita diamkan diri, kita tenangkan diri, kita beristighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan sama juga ketika mana kita berada dalam keadaan musibah, mungkin tekanan musibah itu menyebabkan kita menjadi orang marah. Dan Nabi SAW juga mengajarkan umatnya melalui hadisnya bagaimana nak meredakan sabar. Berpindah tempat, kalau duduk ni pun masih marah, berdiri, kalau diri pun baring, kalau pun masih marah, ambil wuduk. Jadi perkara tersebut meredakan. Mudah-mudahan hadis Nabi SAW itu membantu. Jadi dalam masa yang sama juga, ini merupakan antara kurikulum ataupun metodologi yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat tersebut. Dan kemudian dalam masa yang sama, pada ayat yang terakhir, iaitu pada ayat yang ke-18 hingga 19, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi mashika waghdud min sautik inna ankara aswatun la sautul hamir. Dalam ayat ini ada dua perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala nak memberitahu pada kita. Satu adalah berakhlak mulia, yang kedua adalah wala tusa'ir khaddaka lin-nas, dan janganlah kamu memalingkan muka kamu dalam keadaan kesombongan. Jadi berakhlak mulia, jangan sombong. Jadi kalau katalah kita dapat merumuskan kepada pengajaran Luqman alaihissalam, pertama sekali Allah kata jangan syirik. Itu perkara standard operating procedure kita, SOP kita. Jangan syirikkan Allah, kerana ini adalah hubungan kita dengan Allah. Kemudian ada hubungan kita dengan manusia, berbakti kepada manusia. Kemudian merasai diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Allah. Mendirikan solat adalah hubungan kita dengan Allah. Berjiwa amal ma'ruf menahi mungkar adalah hubungan kita dengan manusia. Menyemai kepribadian penyabar sebagai seorang sabar adalah hubungan kita dengan manusia. Yang ketiga, yang terakhir, berakhlak mulia dan jangan bertindak sombong adalah urusan kita dengan Allah dan juga dengan manusia. Jadi metodologi ataupun kurikulum pendidikan Luqman ini, dia bukan hanya sekadar urusan dengan Allah saja. Sebab tu Al-Quran ini sebagai akhirannya, jangan melihat bahawasanya nak membina keluarga Quran ni, oh ini adalah keluarga Quran, baca Quran je, tak. Tetapi mengambil intipati, mengambil isi apa yang ada di dalam Al-Quran untuk kita laksanakan, untuk kita lakukan apa yang kita termampu. Dengan itu, metodologi ataupun kurikulum pendidikan Luqman yang berikan, ianya tidak hanya sekadar menyisihkan kita dengan manusia, tidak, tetapi adalah hubungan dengan Allah kita jaga, hubungan dengan manusia pun kita jaga. Sebab tu saya selalu menggalakkan kepada sesi-sesi pengajian saya menyatakan bahawasanya jangan jadikan Al-Quran itu sebagai hanya sekadar satu bacaan, tetapi jadikan Al-Quran itu sebagai suatu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalamnya kisah dan pengajaran. Sebab apa? Sebab surah Yusuf pada surah yang ke-12 pada ayat yang ke-111 Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan laqad kana fi qisasihim ibratun liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, pada kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, pasti terdapatnya pengajaran. Pasti ada pengajaran yang Allah nak sampaikan. Jadi jangan hanya sekadar membaca. Sebagai contoh, saya memberikan contoh. Kita membaca suratul Fil sebagai contoh. Kita tahu bahawasanya peristiwa nak merobohkan Kaabah dan bagaimana. Jadi kita baca, oh ini ayatnya tentang Raja Abraham nak robohkan Kaabah. Kita baca suratul Masad, tabbat yada Abi Lahab wa tab. Oh ini peristiwa tentang Abu Lahab dicela oleh Allah SWT sepanjang hayatnya. Tapi apa pengajaran yang kita nak?
Apakah sifat Abraha dan apakah sifat Abu Lahab yang kita dapat pelajari daripada surah tersebut. Ini merupakan suatu perkara penting. Sebab tu bila mana kita melihatkan sejarah Nabi Nuh alaihissalam, kaumnya dihapuskan, dilenyapkan adalah disebabkan tenggelam banjir yang besar. Apa yang menyebabkan mereka ini ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Itu adalah pengajaran yang perlu difikirkan. Mungkin bagi anak-anak, mungkin kita ketika mana kita baca buku 25 Rasul, kanak-kanak sekalipun kita baca, kemudian kita serahkan kepada anak-anak. Saya yakin anak-anak milenial sekarang hari ini, mereka ini dah boleh berfikir, mungkin daripada sudut environment, pendidikan yang dah ada, mereka ini mampu memikirkan apa yang mereka boleh dapat pengajaran. Saya belajar daripada kisah Nabi Nuh alaihissalam, kenapa umat dia ini, sebab mereka ini tertawakan para Nabi Nuh alaihissalam, dah diajak untuk naik dan ke atas bahtera tapi tak nak, anak dia mati. Kenapa? Anak dia tak nak dengar cakap. Jadi sebagai pengajaran, nak kena dengar cakap mak bapak tak? Nak kena dengar perkataan nasihat mak bapak dan sebagainya. Jadi ini merupakan antara perkara-perkara yang perlu kita lihat. Membangun keluarga Qurani bukan hanya sekadar membaca dengan sebaik yang mungkin, dengan tajwidnya, dengan taranumnya. Itu bukan fokus ataupun bukan tujuan nak menjadikan keluarga Qurani. Tetapi membangun keluarga Qurani ini adalah bagaimana mengambil Al-Quran itu sebagai satu metodologi kehidupan kita untuk supaya seluruh ahli keluarga kita ini bergerak menuju syurga Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang begitu baik. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan ianya memberikan manfaat, memberikan kita sedikit. Mungkin insya-Allah pada masa-masa mendatang kita akan kongsikan dengan lebih lanjut untuk membangunkan keluarga Qurani dengan lebih spesifik dan bagaimana insya-Allah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kekurangan datang daripada diri saya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.